Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang semua. Video kali ni aku nak respon satu video lebih perlis ni yang mengatakan tak boleh baca Yasin pada malam Jumaat. Bukan tak boleh baca Yasin, boleh baca tapi tidak boleh menetapkan masa, iaitu pada malam Jumaat. Baca Yasin pada malam Jumaat ni bukan benda barulah. Tapi lebih perlis ni, dia tak habis-habis dah nampak ni. Bila masyarakat kita beramal, dia pun akan kacau lah. Itu tak boleh lah. Tak boleh khususkan tempat, tak boleh khususkan masa, tak boleh khususkan bilangan dan sebagainya. Tak tahu hak tu yang kerja mereka. Bangun pagi, celek mata, fikir benda apa aku nak bidak makan orang. Jadi sebelum aku nak react, kita tengok dululah dia punya video dia. Kita tak boleh kata baca Yasin bukan syariat. Baca Yasin termasuk di dalam surah Al-Quran dan membacanya termasuk di dalam syariat Islam. Membaca Yasin sama seperti membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain. Membaca Yasin sama seperti membaca surah-surah Al-Quran yang lain. Jadi membaca Yasin syariat. Disuruh di dalam Islam, dianjurkan di dalam Islam. Yang dipertikaikan ialah menetapkan bacaan Yasin dibaca pada malam Jumaat. Seolah-olah mesti dibaca pada malam Jumaat. Seolah-olah, walaupun kebanyakan masyarakat tak kata begitu. Tetapi kita bimbang akan ada nanti masyarakat satu zaman mereka menyangka membaca Yasin itu mesti dilakukan. Ataupun kalau mereka kata tak mesti, mereka akan kata baca Yasin ni yang terbaik sekali malam Jumaat. Itu yang dipertikaikan. Apa buktinya? Seperti kita kata baca surah Kahfi, antara surah yang dianjurkan, antara surah khas yang dianjurkan dibaca pada hari Jumaat ialah suratul Kahfi. Apa bukti dia? Bukti dia ada hadis. Hadis itu hadis sahih. Khilaf ulama beza pandangan, sebahagian ulama kata sahih, termasuk Imam Syafi'i mengatakan hadis itu sahih. Lalu orang yang berpegang dengan pandangan Imam Syafi'i dalam masalah ni, dia kata antara surah yang khusus sunat dibaca pada hari Jumaat ialah surah Al-Kahfi. Bermula dari malam Jumaat. Jadi kami malam Jumaat itu surah yang paling patut dibaca ialah suratul Kahfi. Sehinggalah sebelum tenggelam matahari pada hari Jumaat. Surah yang khusus dibaca, yang sunat dianjurkan ialah surah Al-Kahfi. Kerana ada hadis, siapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat atau malam Jumaat, dia akan diterangi cahaya sehingga Jumaat yang berikutnya. Ada lagi hadis-hadis yang lain. Lalu kerana itu kita berani kata surah yang dikhususkan paling baik dibaca, dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumaat ialah suratul Kahfi. Tapi sekarang surah Yasin, tamana hadisnya untuk mengkhususkan bacaan surah Yasin pada hari malam Jumaat. Daripada apa salah? Bukan masalah baca surah Yasin tu, masalah pada menetapkan surah. Itu yang dipertikaikan. Oleh kerana itu tak salah baca surah Yasin. Kemudian soalan ni tanya, contoh setiap hari baca Yasin sebelum atau selepas subuh. Setiap hari baca surah Yasin sebelum atau selepas subuh. Kena tengok sebab apa dia baca begitu, sebab apa dia buat begitu. Ada orang katakan dia baca surah Yasin setiap hari. Menjadi setiap hari baca Yasin sebelum atau selepas subuh. Dia buat begitu kerana ustaz, saya baca surah Yasin ni, saya tengok dalam surah Yasin tu ada cerita tentang akhirat, menyebabkan hati saya jadi jina, hari itu teringat ke akhirat. Tak ada apa-apa sebab lain selain daripada ayat Al-Quran. Saya baca surah Yasin tu, saya tengok makna dia menyentuh perasaan saya. Lalu saya jadikan surah Yasin tu untuk amalan saya, dibaca pada setiap hari sebelum atau selepas subuh. Boleh tak boleh? Apa yang tak bolehnya? Apa bukti tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia ajak ke orang, surah yang paling baik dibaca selepas subuh atau sebelum subuh surah Yasin. Itu tak boleh. Dia rasa dia pada diri dia baca tu dia menyentuh perasaan dia. Seperti mana ada sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali selepas dia dalam salat, selepas membaca surah. Orang nanti dia jadi imam, dia baca surah Al-Fatihah, dia baca surah Al-Ikhlas. Rakaat berikutnya baca Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Semua solat dia buat begitu. Menyebabkan orang ramai kata kepada dia, pasal apa hang duk ulang-ulang surah Al-Ikhlas?
Kata sahabat tu, itu cara aku. Aku suka surah Ikhlas. Kalau hampa nak aku semayang jadi imam, itu cara aku. Kalau hampa tak suka, aku tak jadi imam. Pergi cari imam lain. Sahabat pun tak boleh nak kata apa kat dia. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah panggil dia. Rasulullah kata, kenapa kamu buat begitu? Kata sahabat tu, ya Rasulullah, surah Ikhlas tu surah yang paling aku suka sekali. Kerana dia menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi pujilah perbuatan, kita ingat lafaz Nabi tu. Jadi boleh. Kerana untuk diri dia, apa yang dia rasa ketika dia membaca surah tu, maka tak menjadi kesalahan. Jangan dia ajak kepada orang lain cara baiknya begini. Itu tak betul. Itu tak betul. Tapi kalau ada orang tu dia anjur, kalau saya duk baca, katakan seseorang tu dia bagi tahu kat kita, saya setiap pagi baca surah Al-Ikhlas. Sebab apa? Sebab saya cuba tengok makna. Setiap pagi saya akan baca surah Yasin. Sebab apa? Dia kata, cuba kamu tengok makna tu. Mana surah Yasin tu, surah makna dia banyak akhirat. Cerita tentang perjuangan Nabi dibunuh, bagaimana ada orang yang membela perjuangan Nabi dan dibunuh juga mereka. Cerita tentang kematian, cerita tentang khabar gembira kepada roh jika dia beriman. Jadi barangkali ada orang dia baca tu, hati dia menjadi lunak, menjadi lembut. Atas dasar tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi dikatakan baca Yasin seperti itu bukan syariat. Saya dah terang dah. Kalau dia baca setiap hari sebelum atau selepas subuh kerana sebab yang dibenarkan oleh syarak, hati dia tersentuh dengan surah tersebut, tak ada masalah. Tapi kalau dia baca, dia beranggapan surah Yasin dibaca pada waktu subuh lebih afdal berbanding surah lain, itu tidak syariat. Syarak tidak pernah menyatakan Yasin lebih afdal dari surah lain pada waktu subuh. Syarak tak pernah kata. Kalau ada orang buat begitu, dia orang yang seperti itu perlu diperbetulkan, perlu diterangkan kepada dia, diberi nasihat kepada dia. Tuan-tuan kena faham isu ni. Kena faham betul-betul. Bahkan kalau dia nak jadikan zikir pada waktu subuh sebagai surah Yasin, dia kata surah Yasin lebih afdal, kita kena tolak anggapan dia tersebut. Bahkan zikir yang paling afdal dibaca pada waktu sahur ialah istighfar. Istighfar dengan baca ayat Quran pada waktu sahur, memperbanyakkan istighfar dengan membaca Al-Quran, mana lebih afdal? Istighfar. Istighfar lebih afdal dari baca Al-Quran pada waktu sahur. Kerana warid datang bukti yang menunjukkan afdal istighfar pada waktu sahur. Allah Ta'ala dalam beberapa tempat dalam Al-Quran sebut sifat orang yang bertakwa yang masuk dalam syurga, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Ada beberapa tempat dalam Al-Quran sebut tentang waktu istighfar pada waktu sahur. Dalam video tadi, lebih perlis ni, tak tahu nama dia siapa dah. Dia kata masyarakat kita ni menetapkan bahawa nak baca Yasin mesti kena hari Jumaat, malam Jumaat. Dan dia menganggap bahawa masyarakat kita ni baca Yasin pada malam Jumaat tu disebabkan ada kelebihan-kelebihan tertentu. Memang tidak ada kelebihan baca Yasin pada malam Jumaat yang sabit daripada Nabi SAW. Dalam hadis ada sebut Nabi suruh kita baca Yasin pada malam hari. Jadi tak kira lah malam hari tu malam apa, malam Jumaat ke, malam Khamis ke, malam Isnin ke, ikutlah. Jadi bila Nabi kata Nabi suruh baca pada malam hari surah Yasin, jadi malam Jumaat pun malam juga. Jadi seolah-olah lebih perlis ni malam Jumaat tu dia bukan malam. Hak lain malam. Kalau Sabtu, malam Sabtu, malam Ahad, malam Khamis, malam Jumaat tu tak dikira malam. Mungkinlah kot. Sebab kita baca Yasin pada malam Jumaat. Dan nak bagi tahu kat hampa, tak ada siapa pun ulama-ulama Melayu kita ni yang mengatakan bahawa kalau baca Yasin pada malam Jumaat, kelebihan dia ini begini-begini. Tak ada.
Tak ada apa. Yang ni semua khayalan. Lebih-lebih perlis. Dia duk fikir pagi-pagi. Duk fikir macam mana aku nak bid'ahkan masyarakat ni. Baca Yasin malam Jumaat. Dia kata, tak boleh menetapkan masa. Sedangkan masyarakat kita tak kata pun wajib kena baca Yasin pada malam Jumaat. Nak baca Yasin mesti malam Jumaat. Tak ada siapa kata. Ustaz kita pun tak kata, dan kita masyarakat Malaysia pun, masyarakat Melayu kita pun yang mengamalkan baca Yasin malam Jumaat ni pun tak kata wajib baca Yasin pada malam Jumaat. Tak ada. Itu semua khayalan mereka untuk membida'ahkan kita. Aduh, pelik lebih-lebih pelik ni. Baik, kemungkinan lah orang tua-tua kita dulu mereka baca Yasin kenapa malam Jumaat? Mungkin disebabkan kita dulu, orang dulu-dulu ni, mereka ni cuti pada hari Jumaat. Jadi pada malam Jumaat tu orang tak kalut lah nak tidur awal. Sebab apa? Esok hari tu cuti. Berbeza dengan hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain hari bekerja. So malam tu tak mau ambil masa lah untuk baca Yasin dan balik cepat tidur awal. Kemungkinan lagu tu lah. Tapi seperti mana lebih perlis kata tadi, seolah-olah kita mewajibkan baca Yasin pada malam Jumaat disebabkan kerana fadilat-fadilat tertentu. Hak tu tak ada. Hak tu mereka reka sendiri. Itu panggil lebih perlis ni kalau hampa nak tahu. Kemudian dalam video tadi kan ada soalan daripada siapa-siapa, perempuan ke lelaki tak tahulah. Dia kata apa, boleh tak saya baca Yasin setiap hari sebelum subuh ataupun selepas subuh? Tengok ustaz tu jawab apa. Boleh tak boleh? Boleh pula. Tapi malam Jumaat tak boleh. Sebab apa? Itu amalan masyarakat kita. Dia kata boleh, kenapa? Dia kata kalau dia kata tak ada benda apa nak kata tak boleh. Dia kata benda ni tak ada masalah apa sebenarnya. Boleh je nak baca bila pun. Kan? Tak ada hadis melarang kita baca pada malam Jumaat. Soalan yang diberikan tadi, boleh tak baca? Dia kata boleh. Kenapa? Mungkin kalau baca waktu pagi ni perasaan kita rasa seronok baca, ataupun perasaan kita rasa semangat nak baca. Habis kalau malam Jumaat kita semangat nak baca Yasin, apa masalahnya? Dan kalau kita malam Jumaat kita nak baca Yasin, kita rasa hati tenang atau seronok, apa masalahnya? Sama aja. Tapi perangai jenis Wahabi ni, perangai dah memang begitu lah. Lebih perlis ni, mereka ni tak ada kerja. Bukan nak bawa masyarakat lebih banyak beribadah, tak. Mereka nak sekat habis semua dengan alasan-alasan yang tak masuk akal. Itulah panggil lebih perlis ni. Tak pasal-pasal kacau orang. Aku kadang-kadang geram juga dengan perempuan ni. Nak maki lah. Tapi itulah kata. Bukan elok maki orang kata tak. Jadi hampa fikir. Hampa fikir betul-betul. Apa yang dia cakap tu betul tak betul. Dia semua benda nak bid'ah lah. Dia tak ada benda tak bid'ah. Semua bid'ah. Tapi kalau dia buat tak apa, tak ada masalah. Kalau dia setuju, okey. No bid'ah. Tak ada bid'ah. Walaupun bertentangan dengan Nabi tak buat. Tapi kalau dia suka, benda tu automatik tak jadi bid'ah. Macam dia duk kata Maulidi Rasul bid'ah. Tapi bila dia tukar nama, buah nama Zikra Rasul, automatik tak bid'ah. Sedangkan Nabi pun tak buat Zikra Rasul tu. Nabi tak buat. Tapi dia suka, dia nak buat, automatik benda tu tak jadi bid'ah. Itu panggil mereka ni. Mereka boleh buat, kita tak boleh buat. Kalau kita buat bid'ah, mereka buat sunnah. Itu panggil lebih-lebih perlis ni. Tapi tu pun ramai lagi set-set bodoh ni duk ikut pokok ni. Dia tak boleh nak fikir apa-apa ni. Jadi tuan-tuan, baca Yasin malam Jumaat ni bukanlah isu besar pun. Satu lagi depa ni dia kata hari Jumaat ni kita kena baca surah Kahfi. Dia duk fikir macam mana? Dia duk sangka kita baca Yasin dan kita tolak surah Kahfi. Itu dia punya sangkaan buruk dia. Tak. Surah Yasin pun baca, surah Kahfi pun baca. Apa masalahnya? Macamlah dia duduk dengan kita 24 jam. Boleh tahu. hang baca Yasin saja. Surah Kahfi tak baca. Panggil aku geram. Kata setan lagi. Kata tak beradab pula no. Itulah manusia jenis ni. Jenis tak suka orang baca Yasin ni setan lah. Dia kata bukan tak suka baca Yasin, baca lah, tapi jangan meletakkan waktu. Habis kalau kita baca malam Khamis, dia kata pasal apa tak baca malam Rabu? Kalau kita baca malam Rabu pula, dia kata pasal apa tak baca malam Sabtu? Baca malam Ahad, dia kata pasal apa tak baca malam Isnin? Dia gitu lah. Last sekali jangan lupa baca. Tu perangai dah. Last sekali jangan lupa baca. Tu. Boleh faham tak? Okay, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.